Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam channel Cikgu Jumrah. Hai, bertemu kembali. Baik, jadi hari ini kita nak belajar apa agaknya? Ya, kita akan belajar sejarah tahun 4. Tapi sebelum itu, apa dia? Ya, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel Cikgu. Okey? Baik, terima kasih. Baik, jadi hari ini dalam sejarah tahun 4, kita akan belajar tajuk apa agaknya? Jom kita lihat pada paparan yang Cikgu sediakan di sebelah ini. Okey, baik. Jadi, tajuk kita hari ini adalah Pengasas Kesultanan Melayu Melaka siri yang kedua. Siri yang pertama tu kamu boleh lihat di video dalam playlist sejarah tahun 4 dalam channel Cikgu. Okey, baik. Jadi, untuk kita punya tajuk hari ini adalah objektif pembelajaran kita yang perlu kamu capai untuk hari ini. Baik, kita ada 5.2.3 iaitu kamu dapat menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka dan juga 5.2.4 kamu dapat menghuraikan asal-usul nama Melaka dari pelbagai sumber. Jadi dua objektif kita hari ini, Cikgu harap kamu dapat capainya. Baik, jadi kita pergi satu persatu. Baik. Sebelum itu, kita imbas kembali bagaimana perjalanan para mesuara dari Palembang, dia ke Temasek, akhirnya ke Muar dan juga ke Melaka. Ini adalah arah perjalanan para mesuara. Jadi kamu lihat dalam gambar ini, para mesuara dan pengikutnya dia berlayar meninggalkan Sening, Ujong dan sampai ke muara Sungai Bertam. Sungai Bertam kat mana? Siapa yang duduk dekat Sungai Bertam sekarang? Pandai. Okey, baik. Jadi, para mesuara sebenarnya dia ternampak semasa pelayaran beliau. Okey. Para mesuara ternampak perkampungan nelayan. Lalu singgah di situ. Jadi dia singgah di muara Sungai Bertam. Okey, baik. Jadi dia singgah di situ sebab mendapati tempat ini bagus dan juga semasa. Marilah kita belajar bagaimana peristiwa pembukaan negeri Melaka. Baik, jadi kamu lihat pada gambar ini. Boleh nampak tak gambar tu? Kan? Okey, baik. Yang ini adalah peristiwa ataupun ilustrasi tentang bagaimana peristiwa pembukaan Melaka. Para mesuara dan pengikutnya masa itu pergi memburu. Dan semasa para mesuara tengah berehat dan bersandar di sebuah pokok, dia nampak anjing pemburuannya ditendang oleh pelanduk putih. Pelanduk tu sebenarnya saiz dia lebih kecil berbanding dengan anjingnya. Jadi apabila dia melihat, para mesuara tu dia melihat anjing buruannya itu ditendang oleh seekor pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam sungai. Jadi rentetan daripada itu, para mesuara ini berpendapat tempat itu sangat sesuai dan bertuah, dan sesuai untuk dijadikan sebuah kerajaan. Sebab apa? Dia melihat haiwan yang lebih kecil berjaya mengalahkan haiwan yang lebih besar. Jadi, di situ para mesuara telah membuat keputusan untuk membuka kerajaan baharu sempena nama pokok Melaka, tempat baginda bersandar tadi. Untuk pengetahuan anak-anak murid semua, sebenarnya nama Melaka ini sebenarnya ada pelbagai sumber yang mengatakan tentang wujudnya nama Melaka ini sebenarnya. So, mari kita lihat beberapa sumber yang mengatakan ataupun memberitahu tentang asal-usul nama Melaka. Okey, baik. Kita pergi ke sumber yang pertama. Okey. Sumber yang pertama iaitu ini adalah sumber tempatan. Di mana, sumber ini adalah sebuah buku yang mengatakan asal-usul nama Melaka iaitu sumber Salalatus Salatin.
Oke, baik. Kemudian kita ada sumber Arab, kita ada sumber India, dan juga sumber yang daripada barat, yaitu Suma Oriental. Baik, jadi mari kita lihat satu persatu daripada 4 sumber ini. Oke, baik. Yang pertama sumber Salalatus Salatin. Oke, ini kamu pernah lihat kan buku ini? Dalam buku ini dia mengatakan nama Melaka ini berasal daripada pokok Melaka, tempat para Meswara bersandar ketika pelanduk putih menendang anjingnya. Kamu pernah lihat pokok Melaka ni? Bagus. Sebenarnya sangat unik pokok dia. Cikgu pun suka dan pernah melihatnya ketika cikgu pergi belancong di negeri Melaka. Baik, seterusnya kita lihat pula sumber Arab. Okey, baik. Apa yang dikatakan daripada sumber Arab ini? Dia menyebut Melaka sebagai Malakat. Malakat yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Nampak tak? Itu maksud daripada perkataan Malakat. Kalau bahasa Brunei, Malakat tu pula meleket, menampal, melakat. Bahasa Brunei maksud dia melekat. Dia sebut malakat. Jadi kamu boleh ingat malakat ataupun bermaksud perhimpunan segala dagang. Kemudian kita lihat pula sumber India. Sumber India menurut kepercayaan ataupun mitos Hindu, dia menyatakan bahawa Melaka disebut sebagai Amalaka. Amalaka, iaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Itu menurut kepercayaan ataupun mitos Hindu. Okey, baik. Seterusnya kita pergi ke sumber yang terakhir, iaitu Suma Oriental. Mengatakan nama Melaka ni berasal dari perkataan Malaka. Malaka. Okey, yang bermaksud tempat perlindungan. Baik, jadi kita lihat ini ada 4 sumber ni. Kamu kena ingat ya. 4 sumber yang mengatakan tentang asal-usul nama Melaka ini. So, bila kita lihat sebenarnya kita ada sumber tempatan tadi, iaitu Salalatus Salatin. Kemudian kita ada sumber Arab, India dan juga daripada barat, iaitu Suma Oriental ni. Kepelbagaian sumber yang dinyatakan ini dan merekodkan asal-usul nama Melaka ini, dia telah membuktikan bahawa Melaka ini sebenarnya satu pusat ataupun tempat pertemuan pelbagai bangsa di seluruh dunia. Dari seluruh dunia datang berdagang di negeri Melaka. Itu dah menunjukkan pembuktian yang pertama. Kemudian, pembukaan Melaka telah menjadi asas kepada pemerintahan kerajaan-kerajaan selepasnya. Jadi selepas itu, wujud-wujud kerajaan lain, mereka meniru ataupun mencontohi negeri Melaka. Seterusnya, mari kita lihat keistimewaan Melaka semasa pemerintahan para Meswara. Apa yang istimewanya? Yang pertama, kelebihan negeri Melaka ini kerana apa? Dia terlindung daripada angin monsun. Kamu perhatikan tak apa maksud angin monsun tu? Okey, Melaka dia berada di teluk di antara dua pulau besar, iaitu Sumatera dan juga Semenanjung. Jadi dia terlindung daripada kedua-dua angin monsun barat daya dan juga timur laut. Kamu boleh lihat kan dalam peta ini monsun barat daya dan juga timur laut. Maksud dia arah perubahan angin itu. Jadi perairan Selat Melaka ni sangat terlindung daripada tiupan angin monsun yang membolehkan angin monsun ni sebenarnya dia boleh menyebabkan kapal-kapal tu terganggu ataupun menyebabkan kemalangan lah. Jadi di Selat Melaka itu dia lebih selamat. Okey. Yang kedua, kedudukannya yang strategik. Biasalah macam mana-mana tempat kita nak cari kedudukan mesti strategik. Betul. Jadi Melaka berada pada kedudukan yang strategik di antara jalan laut timur dan barat. Ini menarik minat para pedagang untuk singgah. Okey, jadi kedudukannya strategik ni memang sangat memudahkan pedagang-pedagang untuk datang menjalankan perniagaan di negeri Melaka. Dan kita lihat juga kebijaksanaan pemerintah itu sendiri, iaitu para Meswara. Okey, pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka
dia mengamalkan pentadbiran yang cekap dan terbuka. Keterbukaan ini menarik minat kerajaan asing untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. Baik, jadi dapatlah kita simpulkan peristiwa pembukaan Melaka ini, Baginda membuka Melaka selepas melihat peristiwa pelanduk putih menendang anjing perburuannya. Dia melihat sangat peristiwa ini sangat unik dan juga bertuah. Okey, kemudian asal usul nama Melaka terdiri dari pelbagai sumber. Ingat, kita ada 4 sumber tadi. Sumber tempatan iaitu Salalatus Salatin, sumber India, sumber Arab dan juga sumber Barat. Baik, jadi cikgu rasa itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat memahami apa yang cikgu sampaikan. Baik, jadi sebelum berpisah, cikgu nak ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen dan juga share serta subscribe channel cikgu. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.